Okey, kita lihat dalam petikan yang telah cikgu ambil daripada buku teks, buku teks pendidikan kesihatan. Di sini ada soalannya, bagaimana kita menerima perubahan diri? Kita lihat, kita baca ni. Kamu baca. Perbualan mereka bertiga. Hafiz menyedari akan perubahan yang berlaku pada dirinya selepas akhir balik. Mukanya ditumbuhi jerawat. Berat badan dan ketinggiannya juga bertambah. Walau bagaimanapun, Hafiz menerima perubahan tersebut secara positif. Hafiz, pernahkah kamu diejek kerana muka kamu berjerawat? Seringkali, Aini, tapi saya tidak berkecil hati. Saya menghargai perubahan yang berlaku pada diri saya. Betul tindakan kamu itu, Hafiz. Kita mesti bersyukur dan menerima perubahan fizikal yang berlaku dengan hati yang terbuka. Jadi kita ringkaskan di sini, isinya. Bagaimana kita menerima perubahan diri? Yang pertama, menerima dengan hati yang terbuka dan berfikiran secara positif. Secara positif. Yang kedua, menghargai perubahan yang berlaku. Bila kita berat badan, sebagai contohnya tadi, perubahan diri yang berlaku selepas akhir balik ialah berat badan meningkat. Kamu tengok Hafiz ni, berat badan dia, mungkin berat badan dia ni sudah meningkat ni. Tapi kita haruslah terima perubahan itu dengan hati yang terbuka dan positif. Yang ketiga, sentiasa bersyukur. Sentiasa bersyukur dengan setiap perubahan yang berlaku ke atas diri kita. Terutamanya selepas kita mengalami ataupun melalui situasi akhir balik. Seterusnya. Saya perlu berpakaian kemas dan tampil menarik. Untuk menambahkan keyakinan diri. Selain itu, saya juga perlu sentiasa menjaga batas pergaulan serta sentuhan dengan rakan-rakan. Betul, Hafiz. Dengan cara itu, kamu akan lebih dihormati oleh rakan-rakan. Kita juga perlu mengamalkan pertuturan yang sopan. Kita ringkaskan di sini. Kita ringkaskan bagaimana kita menerima perubahan diri. Yang keempat, penampilan yang kemas dan bersih. Penampilan ini ialah berkaitan dengan pakaian kita. Berkaitan dengan pakaian yang kita gunakan. Pakaian yang sentiasa kemas, bersih. Sekiranya kita mengalami perubahan berat badan, di mana saiz bentuk badan kita yang semakin membesar ataupun ketinggian kita semakin meningkat. Jadi kita kenalah pakai pakaian yang sesuai. Menggunakan pakaian yang betul. Kalau kita dah makin berat badan kita dah makin besar, dah berat, jangan pula kita pakai baju yang ketat. Kita kenalah pakai baju yang sesuai dengan perubahan saiz badan kita. Yang kelima, menjaga batas pergaulan. Menjaga batas pergaulan. Pergaulan ini adalah apabila kita bersama-sama dengan kawan-kawan kita. Kita kenalah jaga batas pergaulan. Terutamanya sentuhan. Sentuhan bersama di antara rakan. Tak kiralah rakan kamu itu lelaki ke ataupun perempuan. Kita hendaklah menjaga batas pergaulan dan sentuhan dengan rakan-rakan. Yang keenam, mengamalkan pertuturan yang sopan. Maksudnya bila kita sudah akhir balik ni, maksudnya kita ni sudah remaja. Bila kita sudah remaja, kita hendaklah hendaklah menjaga pertuturan kita. Tak bolehlah kita cakap-cakap, bercakap kurang sopan dengan terutamanya orang yang lebih dewasa
daripada kita. Okey. Kalau di sekolah, cikgu-cikgu kita harus bertutur dengan sopan bersama dengan cikgu. Sama juga dengan rakan-rakan, di dalam kelas ataupun rakan-rakan di kelas yang lain. Kalau di rumah kita juga hendaklah menjaga pertuturan ketika berbual ataupun bercakap dengan ibu bapa, datuk, nenek, abang, kakak ataupun dan juga adik-beradik kita yang lain. Jadi kesimpulannya, kita harus bersyukur dan berfikiran positif dalam perubahan fizikal selepas kita mengalami akhir balik. Situasi akhir balik akan dihadapi dan dilalui oleh semua orang. Bukan kita saja yang melalui situasi tersebut. Semua orang akan mengalaminya. Jadi kita tak perlulah malu ataupun rasa rendah diri. Apabila mengalami akhir balik. Sebab semua orang juga melalui situasi berkenaan. Itu sahaja perkongsian cikgu bersama dengan kamu. Cikgu harap kamu dapat memahami PDPR kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih.